Kita dengarkan perkongsian daripada penonton kita yang bernama CEO ini. Apakah perkongsian mistik ataupun seram daripada beliau? Silakan Tuan CEO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok Bugis, Waalaikumsalam Tiger warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Baik. Saya first time masuk ni. Oh ya, yeah. First time join live ini ataupun first time naik kotak? First time naik kotak dan ada live saya ada biasa tengok juga. Okey. Dan ada beberapa cerita yang sebelum ni adalah saya kongsi-kongsikan dalam mana-mana channel. Sebelum ni saya tak pernah berkongsi pasal kisah-kisah pengalaman-pengalaman seram yang saya hadap sepanjang hidup saya ni lah. Masya Allah. Okey, mantap. Sudilah saya, kiranya. Saya baru lebih kurang dalam seminggu lebih terjebak dalam cerita-cerita seram ni. Oh, okey. Teruskan Tuan, teruskan. Okey. First kali saya mohon ampun dan maaf sekiranya penceritaan saya ni mungkin mendatangkan perasaan yang kurang senang kepada semua viewer ataupun mana-mana orang yang di bawah. Saya mohon ampun dan maaf. Baik Tuan. Ada salah silap. Ya, teruskan. Bukan niat saya nak bongkar atau nak riak, nak takbur. Dan saya cakap terus terang, benda yang kita nampak, apa yang kita lihat, ini bukan satu perkara yang nikmat. Betul. Okey. Saya ada beberapa kisah. Ya. Dan saya rasa malam ni mungkin saya akan cerita 1-2 kisah je lah. Boleh Tuan. Saya ni sebelum ni saya bekerja sebagai Senior Safety and Security Officer. Oh, okey. Jadi tugasan saya pergi buat bawah saya poli-poli bantuan apa semualah. Okey. Jadi saya ditugaskan, saya akan pergi melawat anggota poli-poli bantuan di mana penempatan diorang di penugasan di ladang apa semua lah. Okey, faham. Okey. Dan boleh saya sebut nama tempat ke apa semua boleh ke? Tok? Okey, saya nak tahu dulu. Ceritanya di situ adakah kerana ada kemunculan makhluk halus saja atau ada berlaku kecurian ke apa ke? Sebab biasa kita akan pergi ke satu-satu tempat tu disebabkan ada kes dan kita pergi untuk tengok situasi dan kita akan buat spot check sekali lah. Okey, tak apalah, demi untuk keselamatan tempat bekerja itu kita rahsiakan. Boleh sebut negeri, tak ada masalah. Daerah boleh kot? Boleh, daerah pun boleh. Okey. Tempat ni, kejadian ni berlaku di Raub, Pahang. Okey. Dan saya biasanya akan pergi buat spot check untuk tengok anggota-anggota poli bantuan ni pada jam pukul 12 ke atas lah. Saya akan bawa 4-wheel saya akan bergerak daripada main road, daripada jalan besar ke kawasan plantation tu. Okey. Jarak dia makan jarak lebih kurang 8 hingga 10 km. Oi, jauh juga. Okey. Tanah merah. Laluan tanah merah. Ya. Jadi pada ketika tu saya masuk lebih kurang jam pukul 2 pagi. Saya masuk jam 2 pagi. Saya bawa 4-wheel drive sambil-sambil isap-isap rokok, asap-asap, kena rokok kretek sikit kan. Sorang-sorang. Kita jalan ikut 4-wheel, ikut jalan tanah merah, laluan tanah merah. Jarak 8 hingga 10 km daripada main road. Sampai di satu kawasan di jalan yang agak tanah merah yang agak mendata sikit. Saya slow di situ.
Tiba-tiba, yalah sebab kita isap rokok, kita akan buka tingkap. Saya dengar bunyi angin yang macam nak ribut. Okey, di tengah-tengah hutan ni. Pada jam pukul 2 pagi lebih. Yalah, saya anggap biasalah, mungkin angin malam kan. Selepas dengar bunyi angin tu, tiba-tiba benda jatuh daripada atas ke bawah ke bonet saya. Bonet depan atau belakang? Bonet depan. Okey. Tok rasa apa benda dia, Tok? Seperti saya pula nak pandai. Saya rasa ada benda yang turun, kain seperti gumpalan, seperti kain putih yang dup lepas tu hilang. Betul ke? Okey. Hampir betul, hampir tepat. Hampir ya. Okey. Teruskan. Pocong jatuh daripada atas ke bonet saya. Okey. Saya dapat tengok lebih kurang dalam a few second, lepas tu dia bergolek jatuh di depan kereta saya, di depan four wheel saya. Jadi bila jatuh di depan, saya tak peduli lah. Saya tak kira. Kalau orang menyamar sekalipun, saya tak peduli. Saya jalan, saya langgar aja. Memang ada dengar bunyi kerap-kerap, memang ada. Macam ibarat kita langgar dahan pokok, memang ada. Tapi kalau andai kata, saya rasa tak mungkin orang akan buat stand daripada atas ke bawah. Tengah-tengah hutan. Jadi bila kejadian tu, saya teruskanlah. Saya langgar, saya terus je sampai ke pos pengawal polis bantuan. Dan balik tu, laluan tu memang laluan tu juga saya akan lalu. Memang tak ada apa-apa. Benda tu tak ada. Di tempat yang sama, tak ada. Saya biasanya saya akan pergi buat spot check lebih kurang. Saya akan ambil masa lebih kurang sejam 2. Saya akan check apa rekod apa semua, buku rekod apa semua. Lepas tu saya akan keluar balik. Lebih kurang sejam lebih lah. Laluan tu memang saya lalu memang tak ada apa-apa. Memang kosong. Okey. Itu tak apa seram tu. Kisah tu tak apa seram. Bagi saya tak seram. Tak seram mana lah. Dan saya ni tak saya pandai. nampak benda tu berdiri dekat belakang four wheel anda. Apa dia? Apa pasal saya nampak macam benda tu berdiri tercegat dekat belakang four wheel tuan? Saya sekadar ini je lah, menambah perisa kesedapan cerita. Wallahualam bisawab lah. Tapi memang kita cakap, kita tak tahulah sebab benda yang kita langgar ni kita tak tahu apa benda. Ya. Kan? Tapi memang saya pastikan benda tu saya langgar lah. Okay. Jadi itu salah satu ni lah cerita saya yang tak berapa nak seram. Saya memang tak pandai cerita pasal seram-seram ni. Seram. Tak ada. Tak, wallahualam bisawab lah. Saya bukan orang pandai apa, tapi memang benda ni bagi saya, pengalaman saya, dan alhamdulillah masih lagi sihat walafiat sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan boleh saya cerita kisah kedua ke tu? Saya simple. Silakan tuan. Kalau ikutkan 10 minit saja, tapi disebabkan tak ada orang request dan sekarang silakan tuan teruskan saja. Teruskan cerita. Okay. Ini mungkin ada yang antara viewer kat bawah ni mungkin pernah dengar. Especially di kawasan Ceras. Sebelum ada hospital rehab di Ceras, ada satu hospital, Lady Templar. Hospital Lady Templar. Saya orang Ceras. Dan sekolah saya kat depan tu saja. Okey. Saya ni boleh dikategorikan budak-budak terjal lah. Budak-budak nakal lah. Ketika muda, sekarang dah tua dah. Dah bercucu pun. Oi, dah bercucu, muda suaranya ni tuan. Muda kan suara tu memang muda, tapi kita dah tua dah. Masya-Allah. Mesti banyak pengalaman ni. Teruskan tuan.
Okey, jadi kisah pasal hospital Lady Templar ni. Sebelum ada zaman-zaman konten apa geng-geng paranormal masuk apa semua, kita orang dah pergi dah. Tetapi kita orang pergi sebagai suka-suka. Budak-budak nakal. Jadi kita pergi. Bila kita pergi tu, Hospital Lady Templar ni memang dikenali memang daripada zaman British lagi. Ya. Memang daripada zaman British. Dan siapa-siapa yang pernah masuk Hospital Lady Templar ni, memang barang-barang di dalam tu semua ditinggalkan. Semua ditinggalkan, termasuk dengan stretcher, dengan kursi roda, zaman-zaman British, semua ditinggalkan di dalam hospital tu. Okay. Dan saya pernah nampak pada waktu malam di hospital tu. Okay, di depan kawasan hospital tu ada satu pekan lama, orang panggil pekan cowboy. Okay. Jadi kita orang masuklah 3-4 orang, kita orang kawan-kawan, budak-budak ceras. Jadi masuk saja-saja. Okay. Nak dijadikan cerita, saya nampak satu kelibat berpakaian nurse zaman British di dalam hospital tersebut, di salah satu bilik di hospital tersebut. Memang nampak dari luar ya. Ya. Sebab dia memang fizikal hospital tu memang cukup. Memang nampak block by block. Memang ada block by block. Dia bukan yang bangunan runtuh ke, tak ada. Memang nampak. Memang bangunan block by block. Ya. Jadi bila nampak tu kita biasa je lah kan. Tetapi dia kisah dia yang seram dia bila di kawasan luar. Okey, di luar dia di berhadapan dengan sekolah atau maktab perguruan ilmu khas. Okey, dia maktab perguruan ilmu khas berdepan dengan satu bus stop. Di bus stop atas tu ada kawasan rumpunan pokok buluh, rimbunan pokok buluh. Ada satu bus stop. Okey. Dan jarak bus stop kemudiannya jarak lebih kurang dalam tak sampai 1 kilometer ada satu bus stop di bawah. Okey. Ini cerita tambahan sikit pasal berkisarkan pasal Hospital Lady Templar. Ya. Jadi saya balik kerja pada jam pukul 2-3 pagi juga. Saya memang waktu kerja saya balik pukul 2-3 pagi lah, nak siapkan report apa semua. Masa tu downtown Ceras pun tak ada lagi. Okey. Masa tu jalan tu pun dipanggil jalan tenteram, bukan jalan yakulatif. Okey. Saya balik driving dengan isap rokok apa semua, buka tingkap. Jadi pada waktu tu pukul 2-3 pagi tu saya nampak seorang perempuan tengah duduk dekat bus stop tu. Okey, pada waktu tu kita mungkin bersangka zaman ni berlaku sebelum saya rasa 90-an lebih kurang begitulah. Okey. Zaman tu mungkin kita beranggapan orang nak pergi, mungkin budak perempuan ni nak pergi disco, tengah tunggu boyfriend dia apa semua. Okay. Jadi saya buat tak tahu je lah, saya tengah driving, nampak perempuan tu saya buat tak tahu je lah. Daripada bus stop atas, bus stop yang ada pokok buluh ke bus stop bawah tu jarak lebih kurang dalam beberapa ratus meter. Makan masa 2-3 minit je nak sampai bus stop bawah tu. Okay. Saya sampai je kat bus stop bawah tu, perempuan tu dah ada kat situ. Bagaimana pakaian perempuan itu? Pakaian dia dengan blouse hitam, berambut panjang. Muka memang muka perempuan. Yalah, kita tak tahulah, wallahu a'lam bishawab. Sebab jelmaan ni macam-macam dia boleh menyerupai. Betul. Okey. Nama jalan tu ingat nama jalan tu dulu orang panggil Jalan Tenteram. Tapi tak pernah yang tenteram. Sekarang dah ditukar kepada Jalan Yakulatif. Okay. Kejadian seterusnya yang saya kena dekat berhampiran dekat hospital tu juga. Masa saya balik kerja,
Macam biasa, isap rokok rutin, isap rokok apa semua. Nak dijadikan cerita, kita dapat rasa tau. Saya alhamdulillah saya dapat rasa macam ada benda yang mengikut saya masa saya tengah driving. Rupanya benda tu fly dekat sebelah saya masa saya tengah driving. Masa Sebelah saya tengah kanan walking, atau kiri? sebelah pemandu. Sebelah pemandu. Dia bukan style terbang macam Superman, tangan sebelah ke atas, tak ada. Dia fly macam tu sambil dia tengok kita. Cakap, minta maaf lah, kita ni terkejut. Bila terkejut kita terus kelang kabut, terus tutup tingkap. Ya. Terkejut. Terkejut kan, sebab dia datang dengan elemen surprise. Jadi itulah sebahagian cerita di Ceras lah. Ada lagi cerita-cerita di Ceras banyak tu. Memang terlampau banyak. Teruskan tuan. Silakan. Tak lama ke? Nanti lama sangat ni. Sebab tak ada orang yang request sekarang ni tuan. Tak ada orang request lagi okay. Jadi Saya tuan boleh akan teruskan. Okey lah, saya cerita sikit lah pengalaman di hutan. Hutan, okey, menarik. Okey, di hutan. Ini saya akan sebut nama. Saya akan sebut nama tempat terus. Okey. Okey. Siapa yang biasa menggunakan laluan Karak Bentong, Gombak Bentong? Jalan Gombak lama ke apa tuan? Highway. Oh, highwaynya. Saya pun pernah biasa lalu. Okey. Hutan Lipo Lintang. Tahu. Hutan Lipo Lintang ni macam-macam. Memang. Dah tutup Memang pun best. kan? Sekarang ni wallahu alam, saya tak tahu tutup atau tidak. Tapi Dah memang tutup. ada lagi. Dah Dah tutup. tutup kan? Saya tengok yang terkini dah ditutup oleh Jabatan Perhutanan dan juga apa benda bahagian tanah-tanah ni sebab tempat tu tak selamat. Dan dah ada kemunculan harimau di situ. Jadi hati-hati anda semua. Okey. Hutan Lipo Lintang ni saya biasa bawa, dulu saya aktif bawa budak-budak. Saya ni salah seorang jurulatih untuk motivasi budak-budak remaja apa semua. Jadi saya dah bukan duduk itu, maknanya saya kerap berulang di situ bertahun lah. Saya rasa ulang alik pun saya rasa dekat 10 tahun ada kot. Okey. Jadi bila saya duk kerap masa mula-mula, dia ada satu kisah dia mula-mula daripada pintu depan. Daripada pintu depan Hutan Lipo Lintang tu, dulu tak ada pintu gerbang. Dulu pintu biasa je. Lepas pintu gerbang tu ada satu toilet di belah kiri, kalau Tok perasan. Ya. Jarak dia lebih kurang dalam 100 meter gitu. Lepas tu jalan naik bukit sikit. Di bahagian atas naik bukit tu ada kawasan gerai-gerai kayu atas orang berniaga. Ya, betul. Okay. Saya buat sesi burung hantu untuk peserta-peserta motivasi ni. Okay. Jadi malam tu kita tutup lebih kurang dalam pukul 11 lebih ke 12, saya tak ingat. Lebih kurang gitulah. Jadi saya duduk kat depan dengan anak buah saya, jurulatih-jurulatih mana yang ada. Masa tu ada sebiji kereta masuk. Dia nak masuk, dia cakap dia nak guna toilet. Okay. Kedudukan di situ memang dalam keadaan gelap. Masa tu kawasan tu memang tak ada lampu. Gelap. Saya memang nampak kenderaan tu dan saya nampak orang di dalam tu, tetapi dalam keadaan gelap. Kita tak nampak rupa. Ya. Ada 4 orang dalam tu. Oh. 4 orang. Okey, saya bagilah keizinan untuk diorang masuk kan, tapi saya cakap berhati-hatilah, bawa slow sikit, ada budak-budak peserta apa semualah. Ya. Dia cakap okey. Saya bercakap dengan dia. Tapi saya tak nampak muka dia. Gelap. Okey, saya nampak. Lepas tu dia pergi ke toilet. Dia berhenti dekat toilet, lebih kurang 1 minit 2 minit tu, dua orang yang turun. Masuk toilet, selesaikan urusan di toilet, 1 minit 2, masuk balik. Kata, okey. Tok pun tahu, saya rasa Tok pun tahu jalan tu memang one way. Kereta nak U-turn susah dekat situ.
Ya, Sebab jalan kecil. betul. Jadi kereta tu dia akan U-turn, dia kena naik atas dekat kawasan bukit, kawasan gerai-gerai kayu kat atas. Kawasan kat gerai-gerai kayu tu yang luas. Ya. Kereta boleh buat U-turn. Okey. Saya beranggapan mungkin kereta tu dah naik atas nak buat U-turn. 10 minit saya tunggu tak turun. Setengah jam saya tunggu tak turun. 3 jam tunggu tak turun. Okey. Saya dah roger dah. Budak-budak jurulatih, tolong tengok kereta tu kat mana. Ada orang cakap kereta tak ada. Okey. Sebab saya bersangkaan, okey, kalau siapa-siapa tahu dalam jalan di atas tu depan lagi ada satu mini dam, mini empangan Ya, di atas. ada. Okey. Saya bersangkaan mungkin dia lepak kat atas tu, Allahualam lah. Kita tak mau kacau lah. Tetapi sampai pagi besok tu memang tak ada kereta keluar. Oh, Masa tu saya baru kat situ lah. Jadi kebiasaannya pagi-pagi memang saya akan pergi breakfast di gerai di atas, gerai-gerai kayu atas tu lah. Okey. Jadi kita pun bertanya lah pada seorang peniaga kat situ. Cik, nak tanya sikit lah kan. Tahu tak pasal kereta ni? Kenapa? Dia tu tanya kenapa. Dia datang pukul berapa? Time biasa ke? Pakcik tu dia cakap seolah-olah dia macam dia dah tahu dah kisah ni. Jadi saya cakap dia datang lebih kurang macam ni. Okey. Pakcik tu bercerita. Dia cakap dulu kereta ni, kalau nak untuk pengetahuan kau, kereta ni mengalami kemalangan maut. 4 orang dalam meninggal. dia meninggal di lebuh raya atau di Dia aksiden di kawasan berhampiran dengan pintu masuk, dengan kawasan pintu masuk kat corner hutan Polintang tu. Oh, Masya Allah. Okay, tahu. Situ memang corner, betul. Depan-depan tu memang corner. 4 orang dalam tu meninggal. Oh. Jadi kisah dia, malam tu saya bercakap dengan siapa? Saya bercakap dengan siapa? Salah seorang yang meninggal lah. Ya. Perbualan tu seperti orang tu orang yang hidup perbualan Orang normal, tu. macam orang normal. Masya Allah. Macam orang normal. Ini bukan orang cakap, yelah, benda ni kita tak tahu kan. Apa benda dia punya kemunculan, cara dia kita tak tahu. Wallahualam bisawab. Ya. Tetapi bila kita kena kita pun dengar macam tu, kita jam lah. Kita jam. Jadi dia masa mula-mula dia mungkin dia bagi salam perkenalan kat saya lah. Ya. Kan jadi ada beberapa siri khusus sesi motivasi, yang beberapa siri-siri yang lain yang saya bawa. Ada juga kes-kes. Teruskan tuan, teruskan. Kes-kes. Kita semakin excited ni nak tahu lagi. Teruskan tuan. Okey. Sebelum sesi burung hantu, sesi burung hantu ni untuk pengetahuan semua mungkin tahu, kita akan tinggalkan peserta seorang-seorang di dalam kawasan berdekatan dengan campsite untuk menguji diorang punya keberanian dan suruh diorang muhasabah di merenung diri diorang apa semua whatever macam tu. Bukan menakut-nakutkan diorang. Okey. Sebelum kita laksanakan program tu, sesi tu, kita akan buat Riki dulu. Riki kawasan. Okey. Jadi ada satu sesi tu, saya pergi Riki. Saya pergi Riki dengan seorang sahabat saya lah. Saya panggil dia ni budak Sarawak. Dia ni driver untuk Land Rover color biru lah, Tok. Tok tahulah yang ada logo sebelah tu kan. Jadi kita dua orang pergi Riki pukul 11 lebih. Okey. Memang laluan sama Hotel Polintang tu juga.
dengar isap rokok kretek kita kan, dengar isap rokok kretek. Dua-dua isap rokok dalam Land Rover. Tengok laluan apa semua okey. Okey. Jadi cerita sampai di kawasan atas, kawasan gerai tu, depan sikit jalan one way balik. Jalan kecil. Okey. Nampak perempuan tengah melintas kami punya Land Rover. Masya Allah. Kalau orang normal, kalau orang biasa, dia cara dia berjalan, dia ada henjutan dia. Ya, ya. Ini jalan secara flat saja. Faham? Disebabkan terkejut, disebabkan panik, jalan yang tak boleh buat U-turn tu, Land Rover boleh U-turn patah balik. Nasib tak terjatuh dekat tebing tu ya. Ya, tebing tu. Wah, curam. Situ memang curam lah. Tinggi. Kan? Jadi dia bukan apa. Benda ni bagi saya dia datang dengan surprise element. Ya. Dia akan buat kita terkejut. Dan bukan minta ampun untuk apa semua pada semua viewer. Bukan saya nak bongkak, bukan saya nak riak. Tak ada lagi saya dengar hantu cekik orang mati. Ya, betul. Tetapi benda-benda ni dia akan bagi satu permainan psikologi dalam yang menyebabkan kita akan mental. Ya. Bagi saya lah. Jadi itu salah satu cerita dia yang sesi buruh hantu apa semua. Dia banyak kisah dekat situ. Orang minta tolong, tangan daripada celah batu keluar minta tolong. Siang ke malam tu? Itu menjelang maghrib. Hujan. Itu yang saya pesan semalam. Semalam tajuk kita pun lebih kurang macam ni tuan. Di tempat perkelahan, tempat mandi. Saya dah pesan pada diorang. Tengah hari tepat, kemudian nak menjelang maghrib, sebelum pukul 7 tu elok gerak. Jangan tunggu lagi. Betul. Kongsikan lagi tuan. Silakan. Di Hutan Lipolintang juga. Ini saya kata tentang ini Hutan Lipolintang. Ini saya cerita ni dalam keadaan saya tengah ni. Okay. Hutan Lipolintang. Jadi kebetulan masa tu hari tu dia hujan tau. Jadi kita ni, sebab kita ni ialah orang yang menjaga keselamatan apa semua, kita ni pandangan kita ni alert tau. Jadi saya nampak tangan daripada celah batu, seolah-olah macam minta tolong, terkapai-kapai minta tolong. Jadi bila kita nampak itu, kita punya first reaction kita capai tali terus nak tebak. Jadi cerita ada seorang pakcik tu tahan, jangan kau baling. Jangan. Itu ayat pertama dia cakap. Jangan. Perkataan pertama disebut kat saya. Jangan. Saya cakap kenapa? Kalau kau baling kat dia, dengan kau akan ditarik. Tangan. Dia nampak tangan saja. Memang kawasan kalau melihat tangan tu tuan, dia macam tangan seorang wanita atau seorang lelaki tangannya? Tangan tu yang saya nampak macam tangan lelaki lah bagi saya kan. Tapi dua belah tangan lah, sepasang tangan lah. Kepala tak nampak. Nampak tangan je. Jadi kat situ bila kita tahu apa semua, kita pun slow lah. Kita slow. Memang kita slow. Sebab benda-benda ni nampak, minta maaf pada siapa yang biasa masuk hutan Lipolintang, siapa yang biasa duduk berkelah dekat situ, memang nampak suasana dekat hutan Lipolintang ni memang tenang. Tetapi di sebalik tenang tu bermacam-macam kisah. Betul. Dan saya juga, maafkan saya tambah sedikit. Baik. Dan saya juga nampak di hadapan sana, selepas yang kedai kayu tu, kedai makan yang kereta boleh pusing tu. Betul. Kalau depan sedikit, naik sedikit yang berhampiran dengan mini dam itu. Ya. Di situ saya ada terlihat seolah-olah ada perkampungan gaib di situ. Betul. Boleh Tuan CEO percerahkan lagi?
Saya tak pernah masuk perkampungan tu. Tapi memang saya diberitahu perkampungan tu berdekatan dengan dam. Memang confirm. Okey. Ini ada satu kisah lagi. Saya sebenarnya banyak kisah di hutan Perintang ni. Banyak kisah. Teruskan. Camping. Okay. Masa sesi burung hantu tu, okey, kalau Tok perasan, Ya. ada satu bahagian di dekat area gerai makan tu ada satu sungai tu dia pecah kepada dua. Nampak, faham. Dia bercabang. Okey. Dia bercabang dan di kawasan tengah tu jadi pulau. Ya. Betul? Betul. Masa sesi burung hantu, saya letak budak peserta seramai 10 orang di dalam. Yang menghubungkan pulau tu hanya satu jambatan. Betul. Okey. Jadi, dan 10 orang peserta di dalam tu, seorang jurulatih di dalam tu pada sesi burung hantu. Jadi masa dah selesai sesi burung hantu, kami nak collect peserta-peserta semua ni. Jurulatih yang kat dalam tu tak nampak jalan keluar. Padahal kami dekat luar, kami dekat jalan besar ni, dekat jalan dalam ni, kami nampak dia dengan torchlight melilau-lilau. Jambatan depan mata je ni. Jambatan depan mata je. Melilau-lilau. Berpusing-pusing dalam tu. Pulau tu tak besar mana pun. Kecil je. Melilau-lilau. Tak jumpa-jumpa jalan. Lebih kurang setengah jam baru boleh keluar. Itu pun setelah ni ada kawan-kawan yang ni, jurulatih yang arif pasal bab ni, dia ditolong uruskan. Dia buka kat balik. Jadi saya relatekan ni mungkin dah termasuk ke perkampungan tu ke wallahu alam bisawab Ya, lah. mungkin juga. Sebab itu kawasan tu dah berhampiran. Ya. Kan? Jadi bila sesi-sesi ni ada sekali tu jadi satu kes. Kemah kami, kawasan tempat masak kami untuk peserta dewan masak, dapur masak besar lah, diserang oleh babi hutan. Okey. Keluarlah member saya yang Apai ni lah, yang saya cakap budak Sarawak ni. Tukang-tukang masak ni cikgu-cikgu muda. Kan? Jadi member tunjuk hero, dia lepaskan tembakan kepada anak babi hutan ni 9 das. Oi. Kena. Tetapi anak babi ni boleh berlari naik bukit lagi. Boleh berlari naik bukit. Dan selepas naik je bukit, lebih kurang dalam 2-3 minit lepas tu 9 orang budak peserta tumbang serentak. Jadi saya nak bercerita kat sini, pengajaran dekat sini, minta maaf kalau katakan kita yang dalam situasi keadaan macam ni, kalau kita membaca ayat-ayat, sila pastikan bacaan kita tu tepat dan hukum harakat tu memang kena ngam-ngam. Kena betul. Cukup kena betul. Bacaan dia, harakat dia kena cukup. Saya cakap, kenapa saya cakap macam ni? Ada seorang jurulatih perempuan. Budak ni tengah kena rasuk apa semua ni. Dia baca Yasin. Benda tu repeat balik dengan bacaan dan sebutan yang betul. Malu tak malu kau? 9 orang kena serentak. Jadi bila dah terlampau ramai kena ni, adalah yang bawa ni masing-masing jurulatih uruskan. Jadi saya ni, kita bukan tak percaya benda-benda ni. Minta maaf tu, bukan kita tak percaya bacaan-bacaan kita baca, tetapi kita dalam keadaan situasi, dalam keadaan darurat. Ya. Kita tak nak benda ni berjangkit pada orang peserta-peserta lain.
Jadi satu cara saya buat, ada beberapa cara saya buat. Salah satu cara dia saya buat, saya baca surah lazim, Al-Fatihah saya baca, ayat kursi saya baca. Saya tak cerita banyak, saya lepaskan satu das ke muka dengan tangan. Terus tumbang. Selesai. Sebab sebelum ni kekuatan dia, kita pegang jurulatih budak dia yang saya shoot muka tu. Budak dia kecil je, perempuan kecil je. Tetapi kita orang jurulatih pegang sampai 6 orang. Ya. Jadi itulah pengajaran dia. Saya terus minta maaf tu bukan niat nak gasak ke tak. Saya terus lepaskan satu, tumbukkan di muka dia. Terus tumbang. Besok sedar besok pagi tu tanya kenapa muka aku bengkak. Itu cara darurat bagi saya lah. Bukan kita tak percaya bacaan ni kita berserah juga. Tetapi kita dalam keadaan darurat, bagi saya, kita kena buat. Saya kena buat supaya tak menimbulkan kekecohan pada yang lain. Dan satu lagi, ada cara yang saya buat. Satu lagi, saya bawa salah seorang peserta. Yang peserta 9 orang yang kena ni bukan takat perempuan je tu, lelaki pun ada tu. Lelaki pun ada kena. Yang lelaki ni saya bawa seorang masuk dalam van. Saya bukakan baju dia. Senyap tu. Terus tak ada kena rasuk dah, tak ada. Apa tak ada. Buka baju dia terus senyap Terus senyap. Jadi itulah kisah dia tu. Sebahagian kisah yang ada lah. Banyak lagi kisah. Betul. Cuma saya nak minta tuan tolong jawab ada soalan, kenapa ya bila buka baju maka mangsa terus senyap dan tidak kerasukan lagi? Kenapa ya? Okeylah. Dia kadang-kadang mungkin dah antara 9 orang tu mungkin ada yang attention seeker. Yang saja-saja. Kan, tapi bila kau saya saja, saya dalam keadaan situasi darurat, saya tak akan anggap benda ni mainan. Saya akan anggap benda ni semua adalah kejadian yang real. Jadi semua cara yang ni semua saya bagi layanan semua sama. Itu cara saya tu. Minta maaf tu, bukan saya nak bongkak, bukan saya nak riak, minta ampun, minta maaf tu. Ya. Kan saya memang orang cakap, yalah kita macam tu kan. Nantilah tu saya banyak kisah lagi dekat Hotel di Polintang tu, tak habis lagi tu. Sabar Tuan CEO, saya tak mahu anda turun dulu. Anda stay dekat kota situ. Dan saya yakin bukan saya seorang je nak macam ni. Malah penonton juga akan setuju dengan cadangan saya. Tuan stay di kotak, kita teruskan dengan penceritaan rakan-rakan yang lain. Nanti tak ada orang naik kotak, Tuan sambung. Tak percaya tengok komen. Semua cakap betul. Banyak sangat cerita tu. Boleh, alang-alang kan. Baik. Okey, Tuan relax dulu, mute mikrofon dulu ya. Saya akan minta Tok Wan Tiger untuk kongsikan kisah pula. Baik, terima kasih. Okey Tuan, relax dulu, sama-sama. Tok Wan Tiger, apakah kisah di rumah abandon itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shdri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum Tok Bugis, para pendengar, pada CEO. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum juga pada tunang saya tu. Ayut tunang-tunang. Maaf tu, pasal badan tengah tak sihat. Memang betul-betul tengah tak sihat. Okey. Dia jangan salah faham. Tunang saja, bukan tunang-tunang ya. Tunang saya. Okey. Penat. Hari ini memang saya betul-betul penat. Saya minta maaf sangat. Sebab lagi tu saya pun rindu dengan live Tok Bugis ni. Dah lama tak masuk dalam. Terima kasih hadir malam ni.
Okey, terlebih dahulu Okey. saya minta maaf sebab kalau aku dengar suara saya pun tak berapa sihat, lepas tu kawasan pun bising. Macam biasalah saya dekat Ada mamak. mamak lah. Pakai wifi macam biasalah. Okey, 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 okey. Sebab kalau kat rumah memang tak ada line. Okey, faham. Okey. So saya nak ceritakan dengan berkenaan satu resort abandoned. Okey. Yang dah lama sangat ditinggalkan. Daripada info yang saya dapat, resort tu dah ditinggalkan selama 13 tahun. Oh, lama. 13 tahun. Okey. So masa tu kita orang tak tahu lagi berkenaan dengan resort ni, tentang kewujudan resort ni. Ya. Tetapi sahabat kita tu yang bernama Bro Syam daripada SDDM, dia telah menunjuk footage tersebut dekat resort yang tempat dia pergi. Dan resort tu saya terpaksa rahsiakan sebab yang itu secret. Sebab ramai budak paranormal cuba terjah kat situ tapi tak dapat. Bagus. Okay. So saya Bro Syam kita ni, dia pergi buat rungkaian dekat kawasan tu. Dan dia tunjuklah beberapa footage yang dia dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dia tunjuklah beberapa footage yang dia dapat dekat kawasan tu. Tapi yang dalam banyak-banyak footage tu Tok, ada satu footage tu yang menarik perhatian saya Tok. Apa tu? Sekejap Okey. Okey, saya nak korang fokus dekat atas bumbung. Hop, alamak. Oh, terlepas. Sekejap. Okey, fokus pada atas bumbung. Okey, kejap sekali lagi. Gambar akan di slow motion kan. Oh, okey. Perhatikan tu kat atas bumbung Tengok atas bumbung. So footage ni amat menarik perhatian saya. Sekali lagi saya tunjuk. Okey tu. Sempat dia tarik kepala dia tu Kejap lagi saya ceritakan apa yang mistiknya pasal kepala yang keluar tu Okey, nampak tu ni. Nampak muka putih dia dengan rambut dia. Ya. Okey. So ini adalah sebahagian footage yang ditunjukkan. Tu jangan kecilkan gambar dulu. Boleh. Biar dulu sebab ada gambar saya nak tunjukkan lagi. Okey. So untuk pengetahuan korang, sudut bumbung tu adalah 60 darjah. Ish, 60 60 darjah. Dia hampir menegak. Okey. Okay. So kalau masa footage tu dikeluarkan, ada yang berkata, bang macam budak prop ya cakap. Jadi kita pun explain dengan gambar tu. Saya bagi tahu kat orang, untuk pengetahuan bumbung tu bersudut 60 darjah. Jadi tak logik kalau ada orang yang tengah duduk atas bumbung tu. Boleh tergolek dia. Okey. Dan masa tahun PKP tahun 2020, saya dan tim lama bergerak ke kawasan tu. Kita orang bermalam dekat situ hampir dekat 1 bulan. Hampir 1 bulan kita orang bermalam dekat tempat yang sama. So ada setengah footage tu saya yang membawa kamera, ada setengahnya beberapa sahabat yang lain lah. Tapi yang saya tunjukkan footage ni adalah footage daripada ketika saya yang memegang kamera tersebut. Okay, untuk pengetahuan korang, resort itu terdiri daripada 7 buah resort. Ada 7 buah rumah tumpangan, di mana kami gelarkan ada rumah patung, rumah pocong dan rumah panggung. Ini antara yang popular yang kita orang akan sergah kawasan tersebut. Okey, dan lain-lain tu rumah biasa. Adakah nama-nama yang dipanggil panggung, pocong apa semua tu kerana ada kemunculan pocong di situ maka digelar rumah pocong? Okey. Rumah patung yang pertama kita gelarkan sebagai rumah patung. Rumah patung itu kami gelarkan dia sebagai rumah patung kerana dalam rumah tu ada 2 bentuk patung Buddha.
Oh. Tetapi patung Buddha tu telah dicacatkan dengan mematahkan tangan dan mencongkil mata. Vandalism ataupun owner sendiri yang buat? Rasa owner sendiri yang buat. Oh. Okey, dan sebab tu kami gelarkan sebagai rumah patung. Rumah pocong tu pula, semasa kami berada di atas resort rumah itu, kami ternampak dan terlihat sekelibatan pocong berdiri di antara celah-celah semak. Ui. Dan masa kita turun untuk kejar pocong tu dah hilang, dah lari. Oh. Dan rumah panggung, di mana rumah panggung itu tersembunyi di dalam belukar, dalam hutan. Jarak dengan tanah rata tu lebih kurang dalam 15 ke 20 meter. So kita kena redah belukar dan juga semak itu untuk kita sampai ke rumah panggung tu. Okay, semasa saya berdiri di dalam rumah patung tu ada dua kejadian yang saya sendiri kena. Masa saya berdiri di rumah patung tu, ada satu koridor menghadap keluar dan dia bertentangan dengan satu rumah resort lagi. Oh. Jaraknya lebih kurang dalam 25 meter ke 30 meter. Okey. Semasa saya tengah duduk kat koridor tu, saya sedang orang kata kita sedang merasai suasana keliling dekat kawasan tu. Mata saya tertumpu dekat satu tangga resort yang bertentangan dengan resort patung yang saya tengah duduk. Okey. Dan bila saya amati menggunakan kamera, apa yang terakam dalam kamera adalah benda ini. Kelihatan seperti seorang lelaki dan perempuan sedang duduk untuk mengambil gambar selfie. Dan depan ini kalau tengok betul-betul ada nampak kaki anak dia. Okey. Dan belakang ni pun saya tak tahu benda apa yang berdiri. Ya. Dan sini ada satu bentuk macam orang berjubah. Okay. Cuba perhatikan yang bulatan besar tu. Okey. Atas pada pasangan yang sedang duduk tu kan nampak macam lembaga hitam tu. Tu. Ada lagi kan? Dalam satu gambar shot ni je kita boleh nampak bermacam-macam makhluk yang tertangkap dalam kamera. Untuk pengetahuan korang, semasa gambar ini diambil, saya memang dah pastikan yang tengah-tengah ni memang tak ada apa-apa objek yang melindungi ruang rongga ataupun ruang tangga belakang. Okey. Memang tak ada sebarang objek dekat sini. Tapi ini antara gambar yang dapat kita berjaya shot. Ya. Okey. Dan selang beberapa minggu lepas tu kita berkampung dekat sini sebulan. Oi, lamanya. Sebulan kita berkampung kat sini. Camping ataupun ada balik-balik rumah? Ada balik rumah lah. Kita ada balik rumah dan lepas tu kita buat syuting-syuting lagi kat sini. Tapi tempat yang sama kita buat. Okey. Dan lepas tu beberapa minggu lepas tu kita datang semula ke kawasan ni. Dan saya berdiri dekat luar. Okey, untuk pengetahuan rumah ni berdepan ke sana, ke kiri ke kanan ni adalah dewan di mana penampakan yang bumbung kepala atau bumbung tadi. Okey. Dan semasa saya berdiri dekat dewan yang penampakan kepala tu, gambar ini tertangkap. Apa pula tu? Boleh zoom ke gambar tu sebab jauh sangat tu. Okey. Apa ya yang seketul hitam tu? Dan saya memang pasti sini tak ada pokok tu. Memang tak ada sebarang pokok dekat sini. Dan untuk pengetahuan korang, inilah beranda yang saya duduk masa nampak satu keluarga tadi tu. Dan kalau korang nak tahu berapa tingginya benda ni, tiang ini setinggi 7 kaki. Oi. So apa benda yang berdiri setinggi ni? Ya betul. Dan ini antara gambar yang tertangkap selang beberapa minggu selepas tu. Dan satu gambar yang saya rasa antara gambar yang paling jackpot ketika saya sedang memegang kamera. Masa tu ada viewer screenshot. Dia kata, "Bang, abang tak perasan ke tadi ada lembaga berdiri depan abang?" Dia cakap, lembaga? Ada gambar? Kalau ada gambar boleh hantar? Tak tahu dia hantar gambar apa tak? Ya. Punya clear macam tu. Tok Wan tak nampak masa tu ya?
Ya. Dan untuk pengetahuan, masa gambar ini di screenshot, seingat saya sedang tunduk untuk betulkan kasut saya. Tapi kamera hala ke depan. Okey. Ya. Dan sampai sekarang menjadi persoalan, benda apa hitam yang dipegang ni? Ya, macam kain, macam nak kata tongkat tapi nampak macam satu kain yang keras pun Ya. ada juga. Satu kain yang ada, mungkin ada barang yang panjang dekat dalam kain Ya, tersebut. betul. Mungkin ada barang. Dan kalau korang tengok betul-betul, ada yang ramai mengatakan perempuan. Tapi kalau korang teliti betul-betul dengan gambar ni, muka tidak kelihatan. Dan kalau korang tengok, rambut dia panjang. Dan dia seolah-olah dia kalau apa yang kita nampak, dia macam seorang lelaki berpakaian seorang bangsawan. Okay, berambut panjang dan macam berkupiah dekat kepala dia. Okay. Dan bila dia kata ni gambar edit atau gambar Google, kita dah periksa beratus kali dalam Google, memang tak ada gambar ni. Memang tak ada. Itu yang saya agak terperanjat dengan gambar screenshot yang diambil oleh viewer ketika tu. Semasa saya tengah uji nyali, saya ditemani oleh 4 kamera yang sedang rakam secara langsung. Satu di hadapan saya, satu di sebelah kanan saya, satu di sebelah kiri, dan satu lagi di sebahagian betul-betul sudut 90 darjah kiri saya. Okey, 4 kamera yang menghala pada saya masa tu pada waktu yang sama. Dan keempat-empat kamera tu tengah live. Apa yang misterinya? Saya ternampak ada satu susuk wanita berpakaian serba putih datang daripada pintu. Dia memanggil, "Abang, jangan duduk situ, bahaya, baik ikut saya." Saya tak ada fikir panjang tu, saya terus bangun. Saya bangun dan saya terus ikut dia. Saya ikut dia, saya jalan. Dan masa saya jalan tu, untuk pengetahuan, rumah yang saya duduk uji nyali tu setinggi 7 kaki tiangnya. Tiang yang saya tunjuk tadi tu. Wan sedar atau tidak ketika itu? Saya rasa macam saya sedar, tapi sebenarnya tak tu. Oh, separa sedar kot. Separa sedar. Jadi saya pun tak ada fikir panjang. Bila perempuan tu kata macam tu, "Abang, jangan duduk situ, bahaya, mari ikut saya." Saya dengan spontannya, saya boleh bangun, saya ikut perempuan ni keluar tu. Tapi yang peliknya, saya keluar daripada rumah tu, saya ikut dia. Saya tak ada rasa pun yang saya menuruni tangga ke ataupun saya melompat daripada balkoni tu. Jalan tu saya rasa macam jalan tu rata je. Tembus gitu je. Tembus gitu je. Dan dia bawa saya pergi ke satu tempat yang ada depan tu, ada pokok kelapa sawit yang besar. Dan ditutupi dengan semak keliling tu. Hampir 360 darjah ditutup. Okay. Lepas tu dia pesan dekat saya, dia dah bawa saya sampai situ, dia pusing dan dia ngadap pada saya. Dia cuma cakap dengan saya, "Abang, jangan main lagi tau dekat rumah tu. Rumah tu bahaya bang, banyak benda jahat." Jadi saya cakap, "Okey, kalau macam tu baiklah." Saya pun tengok rumah patung tu. Saya tengok rumah patung tu, rumah ni bertingkat. Saya pusing depan, saya tengok, saya nak tanya dia, "Macam mana awak tahu rumah ni ada benda jahat?" Saya baru pusing nak tengok dia, perempuan tu dah tak ada tu. Perempuan tu dah tak ada. Dan apa yang saya sedar, saya cuma kedengaran suara rakan-rakan memanggil saya terjerit-jerit dalam rumah patung. Lepas tu bila saya berjalan menghala ke kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang mencari saya dekat dalam rumah tu, sampai je dekat dia orang, saya terus rasa badan saya kebas. Lepas tu tiba-tiba panas naik mendadak sampai ke kepala dan saya rasa nak pitam. Lepas saya dia orang dah okey, dia orang okeykan saya, bagi air, tenangkan diri saya apa semua. Lepas tu saya tanya, "Apa yang jadi sebenarnya? Kau tahu tak kau boleh tiba-tiba hilang daripada live?" Dan dalam live tu, kamera tu ada 4 kamera. Empat kamera tak dapat rekod saya keluar daripada rumah tu. Keempat-empat kamera tak dapat rekod saya keluar daripada rumah tu. Dia orang kata gambar tu tiba-tiba sangkut dan tiba-tiba saya hilang. Dan dia orang rupanya cari saya. Masa saya berjumpa dengan perempuan tu, saya rasa macam lebih kurang 1 minit atau 2 minit je. Tapi dia orang kata dia orang dah cari saya kat rumah tu dah dekat setengah jam. Oh. Saya cakap, aku keluar dia ikut perempuan seorang tu. Perempuan tu kata jangan duduk dalam rumah ni, bahaya, banyak benda jahat. Aku pun ikutlah dia keluar.
Tapi bila saya perhatikan orang-orang keliling, saya cakap, mana ada kru perempuan yang ikut? Tapi perempuan mana pula yang saya kata jangan duduk situ, keluar.